di mana kulit-kulit yang telah rebut ini beliau telah menggantikannya dengan kain sutra, di mana kain sutra ini akan direndam dengan lilin. Gary Benny Bos. Assalamualaikum guys. Hari ini malam Jumaat. Kembali lagi anda bersama Gary Darwis, pembawa cerita-cerita seram, misteri, mistik yang berlaku di seantero dunia. So, hari ini merupakan malam Jumaat. So, kita akan bersembang cerita seram. Pernahkah anda terdengar kisah yang dipanggil sebagai makam cinta? Merupakan kisah nyata di mana makam suami isteri ini, di mana kuburan mereka telah dipisahkan oleh satu tembok, tetapi dekat atas tembok itu bersentuhan tangan, menggambarkan kisah percintaan mereka sehingga ke hujung hayat. Dan pernahkah anda ternampak dekat media sosial upacara mak nenek, yang mana upacara ini terkenal dekat Tanah Toraja dekat Sulawesi Selatan? Ritual mak nenek ni yang famous dekat Toraja ni merupakan satu kegiatan yang kononnya untuk membersihkan jasad-jasad kepada mayat yang sudah ratusan tahun meninggal dunia ni. So setelah jasad tersebut telah dikeluarkan daripada tempat kuburan ni, so jasad itu akan dibersihkan dan pakaian yang digunakan oleh jasad yang mati ini akan digantikan dengan menggunakan kain ataupun pakaian baru. Dan dikatakan ritual ini kononnya dikatakan sebagai momen untuk bersilaturahim antara keluarga di wilayah tersebut terhadap orang yang telah mati ketika itu. Kisah makam cinta dan kisah upacara mak nenek ini adalah dua kombinasi untuk menceritakan kisah seram, kisah misteri yang kita akan rungkaikan sekejap lagi. Di mana kisah ini menggambarkan kisah misteri seorang yang dikenali sebagai Karl Tanzler yang cinta mati dengan kekasihnya. Dan apabila kekasihnya mati, dia telah menggali mayatnya dan tidur bersama mayat kekasihnya selama 7 tahun. Dan kisah misteri ini sekejap lagi akan terungkai setelah intro. Okey, seperti biasa sebelum kita meneliti misteri ini lebih mendalam, saya akan terangkan secara terperinci mengenai latar belakang dua aktor utama dalam misteri ini, iaitu latar belakang Tanzler yang menjadi watak utama dalam misteri ini, di mana Tanzler ini telah dilahirkan pada 18 Februari 1877 di Dresden, Jerman, berdasarkan German Marriage Certificate, dan tertera nama beliau adalah George Karl Tanzler. Memandangkan beliau telah berhijrah ke United States, so dekat United States pun dia ada nama tersendiri. Namanya lebih kurang sama juga, cuma ditambah di bahagian hujung, iaitu Karl Tanzler von Rossel, di mana permulaannya beliau telah membesar dekat Jerman, dan pada tahun 1920 beliau telah berkahwin dengan kekasih pertamanya dengan pilihan hatinya yang bernama Doris Chapel, dan dikurniakan dua cahaya mata yang bernama. Dan pada tahun 1926 mereka telah berhijrah ke United States, immigrate to United States, dan mereka telah menetap di Zephyrhills Hill, Florida. Dan di mana dekat Florida ini beliau telah mendapatkan pekerjaan pertama setelah hasil penghijrahan beliau. Beliau telah bekerja sebagai radiology technician di sebuah hospital dekat area Florida, iaitu Hospital United Marine Hospital. So mungkin ada yang tanya, apakah skop pekerjaan beliau? Skop kerja ini lebih kepada spesifiknya imaging of human anatomy. Dekat dalam imaging ini dia cuba akan buat X-ray, dia akan buat scan badan kita. Contohlah kau mengalami tulang patah, so dia akan buat X-ray, dia akan buat scan.
So itulah adalah skop pekerjaan si Tensler ni. Contoh, kalau kau ada masalah hubungan dengan kekasih kau, so kau pergi scan dekat hospital, mana tahu ada penyakit cemburu buta. Ya, grow je guys. Di situlah beliau terjumpa kekasih beliau. Ingatlah guys, sebenarnya Tensler ni dah kahwin, tetapi family dia stay dekat, isteri dan dua anak mereka telah stay dekat Zephyr Hills, Florida tu. Tetapi dekat US Marine Hospital ni agak jauh sikit, so mereka tinggal berasingan. Kalau hujung minggu baru dia balik, macam tu, lebih kurang macam tu. So dekat sinilah merupakan titik permulaan cinta pandang pertama antara Tensler dengan secret admirer. Siapakah secret admirer ini? Yang menjadi punca Tensler ini dikatakan lelaki yang pelik dan misteri. Okey, kita beralih pula latar belakang. So, siapakah wanita yang digila-gilakan oleh si Tensler? Nama pun agak panjang guys. Maria Elena Milagro de Hoyos. Lahir pada 31 Julai 1909. Di mana tengok daripada nama pun korang boleh nampak dia bukan asli daripada Amerika Syarikat. Berketurunan Cuban American, mix Amerika dan mix Cuba. Orang Cuba mix dengan Amerika, so hasilnya ataupun genetiknya bakal dia adalah cantik. So Elena ni dikatakan seorang gadis yang amat cantik lah dekat kawasan dekat situ, yang menyebabkan si Tensler ni pun jatuh cinta dengan si Elena. Dan 18 Februari 1926, ketika Elena berumur 17 tahun, telah berkahwin dengan suaminya yang bernama Luis Mesa. Tetapi dalam perkahwinan pertama ini telah berlaku penceraian. Suaminya si Luis ini telah lari meninggalkan si Elena ini. Kenapa Luis meninggalkan wanita yang cantik ini? Mesti ada sebab kan? Punca kenapa Luis lari daripada hidup Elena adalah disebabkan beberapa kali Elena telah mengalami miscarriage sebanyak 2 kali. Miscarriage itu adalah keguguran. Keguguran 2. Selain Elena suffer dengan masalah miscarriage sebanyak 2 kali, beliau turut menghadapi lagi penyakit, sebuah penyakit tuberculosis, iaitu penyakit TB. Apakah yang dimaksudkan dengan penyakit TB ini? Merupakan salah satu penyakit dikenali sebagai batuk kering, batuk yang akan menyerang paru-paru. Jika tidak dikawal, penyakit ini boleh membawa maut. Beliau telah menghidapi penyakit TB, sesak nafas. Yang peliknya, dia mengalami TB ini pada usia yang agak muda. So beliau sentiasa mengunjungi hospital, iaitu US Marine Hospital dekat Florida ini. Pada 22 April 1920, ketika Emilia ini berusia 11 tahun, disitulah tarikh permulaan beliau telah berjumpa Tensler dekat hospital tersebut. Tensler dia cakap, oh shit, this girl so beautiful. Tapi peliknya, si Tensler ini ketika itu adalah berumur 47 tahun dan si Elena ini berumur 11 tahun. Kenapa beliau meminati wanita yang sangat muda? Start dari situ, Tensler yang merupakan pekerja dekat bahagian radiology technician, so beliau sedaya upaya untuk bekerjasama dengan doktor-doktor yang berada dekat situ untuk cuba merawat Elena ini. Dia tolong x-ray, dia tolong apa benda semua, ya, untuk pastikan si Elena ini kembali sihat, bebas daripada sebarang penyakit. Sampai satu tahap tu kedua-dua ni betul-betul rapat. Dia betul-betul rapat yang menyebabkan si Elena ni pun mengundang si Tensler ni pergi ke rumah si Elena, bertemu dengan family Elena. So hubungan antara Tensler dengan family Elena ini telah rapat. 25 Oktober 1933, semasa umur Elena berumur 22 tahun, beliau dikatakan
mati disebabkan suffer dengan penyakit TB yang tadi tu, penyakit TB yang saya ceritakan tadi tu. Start dari sinilah mula berlakunya perbuatan pelik dan misteri yang dilakukan oleh Tenzler ataupun diklasifikasikan oleh manusia biasa adalah sebuah perbuatan yang tidak masuk akal, guys. Apakah perbuatan itu, guys? Dan guys, get ready dengan cerita-cerita yang menjijikkan selepas ini. So dekat depan tadi adalah cerita romantik kan, kisah percintaan. Alam percintaan itu telah bertukar menjadi perbuatan ngeri disebabkan kekasihnya, cinta matinya telah mati akibat menghidapi penyakit TB. So pada tahun 1931 apabila Elina ini telah mati dan proses pengebumian ini telah disponsor sendiri oleh Hazel, minta kebenaran daripada family Helen ini untuk membina mausoleum dekat tanah perkuburan dekat Key West ni. Dan family dia cakap, okay, no problem, kau boleh bina mausoleum untuk anak aku. Dia cakap, ada feeling yang macam, oh shit, aku belum lagi bersedia untuk melepaskan kamu, belum lagi bersedia untuk bersendirian tanpa kamu di sisiku. Gitu, lebih kurang macam ya kisah cinta Romeo and Juliet, tapi ini kisah misteri dan jijik. Lebih kurang macam tu. Sebabnya guys, apabila mausoleum yang telah dibina oleh si Tenzler ini dekat tanah kuburan dekat Key West ini, dikatakan dalam tempoh 2 tahun dari 1931 sehinggalah 1933 ini, beliau setiap malam akan mengunjungi kuburan ini. Setiap malam guys. Dan bulu roma aku naik. Setiap malam beliau akan mengunjungi kuburan guys. So begitulah obsesi ataupun taksubnya Tenzler ini terhadap kekasihnya, iaitu Helen. April 1933 adalah menjadi tarikh di mana permulaan beliau telah menggali kubur si Helena ini menggunakan toy wagon. Bayangkan mayat tu diletakkan dekat toy wagon dan ditarik mayat Helena ini ke apartmen Tenzler. Masa penangkapan Tenzler ini, pihak penguat kasar menanya, kenapa kau menggali mayat yang telah mati untuk dibawa pulang ke rumah kau? Si Tenzler ini menjawab dengan kenyataan bahawa semasa beliau mengunjungi setiap malam dalam tempoh 2 tahun ke tanah perkuburan itu, beliau merasai spirit Helena itu masih berlegar-legar dekat kuburan itu. Beliau mengatakan Helena cuba untuk meminta Tenzler menyanyikan lagu kegemarannya, itu lagu kegemaran Sepanyol. Oh ya, inilah lagu favorite Sepanyol gitu. Dalam sunyi sepi dekat tanah perkuburan, ada lelaki tengah menyanyi Despacito, no 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 no. Bayangkan, ni orang dah mati ni minta lagu Sepanyol dimainkan. Beliau mengatakan bahawa spirit Helena ini telah mengatakan kepada beliau, yang bawalah aku balik pergi rumah kau, dia cakap. So disebabkan spirit Helena ini yang menyuruh beliau untuk membawa balik mayat Helena ini ke rumah. So bayangkan guys, pada saat beliau telah menggali pada tahun 1933 sampailah ditangkap pada tahun 1940. So dalam tempoh 7 tahun ini Helena punya mayat telah ditempatkan dekat dalam bilik tidur si Tenzler ini. So dalam tempoh 7 tahun tu guys, bayangkan mayat yang telah mati sama yang dapat digambarkan dengan upacara mak nenek yang berlaku dekat Sulawesi ni. So begitulah situasi, iaitu mayat yang telah dihidupkan. So begitulah rupa bentuknya. Kamu boleh imajinasi tak mayat upacara mak nenek ni dengan mayat si Helena ini. Yang specialnya dalam kes ini, si Tenzler ini bijak. So dalam tempoh 7 tahun tu, kamu boleh bayangkan bagaimana mayat itu telah mula bau busuk, mereput, akan menjadi rangka. Tetapi diusahakan oleh si Tenzler ini agar mayat tersebut tidak reput. So apakah tindakan yang beliau gunakan agar mayat Helena ini tidak mengalami perebutan? Tenzler ini akan angkat mayat tu, tahu, dia akan menari bersama, berjoget. So untuk mengukuhkan tulang-tulang
Helen ini, beliau telah mengikat menggunakan wayar piano yang ada dekat rumah beliau. Seperti biasa, mata Helena telah mula tercabut. So untuk mengekalkan identiti Helena ini, beliau telah menggunakan glass eyes. Seperti ini, glass eyes, mata palsu tapi dia berbentuk kaca, telah dimasukkan dekat mata ni. So guys, bagaimana pula dengan kulit yang mula meruput guys? So dalam tempoh 7 tahun lah, tempoh yang sangat singkat ya, di mana kulit-kulit yang telah reput ini, beliau telah menggantikannya dengan kain sutra, di mana kain sutra ini akan direndam dengan lilin. Dan selain itu juga kulit Helena turut ditampal dengan plaster of Paris. Plaster of Paris seperti yang kamu tahu, so macam ni, tahu macam simen tapi dia berbentuk putih, yang selalu digunakan oleh tukang rumah untuk tampal dekat bahagian atap-atap rumah, ataupun digunakan sebagai untuk membina seramik ataupun pasu. So itulah digunakan oleh Tanzler dekat seluruh badan ataupun kulit Helen yang mula mengalami perebutan. So bagaimana pula dengan rambut? Menggunakan rambut palsu dan dipasangkan dekat kepala Helen. Ni yang paling mengerikan sikit ni. So isi perut, kain-kain guys. Bayangkan organ-organ dalaman dekat dalam tubuh Helen ini dikeluarkan dan dimasukkan kain untuk memaintainkan tubuh si Helen ini. Beliau dikatakan juga menggunakan perfume. Terlalu banyak perfume di spray kepada mayat sebab dah telah lama diawet, tetapi masih lagi bau. So untuk menghilangkan bau mayat yang terlalu busuk ini, beliau telah spray mayat tersebut agar dia sentiasa wangi. Can you imagine guys, mayat yang telah mati, even 2 hari 3 hari dah kembang, busuk, tetapi kau tidur bersama mayat tersebut dalam tempoh 7 tahun. Dan dikatakan juga Tanzler ini bersetubuh, melakukan persetubuhan dengan mayat Helen. Setubuh dorang guys. Dalam tempoh 7 tahun ni, ibaratnya macam Tanzler hidup dengan Helen, tapi versi Helen yang tidak bernyawa. Itu yang aku katakan, cinta pai mati dan selepas mati. So ini yang menggambarkan kisah percintaan, bagaimana taksubnya beliau terhadap Helen ini, sehinggakan beliau dan tidur bersama mayat tersebut dan cuba berusaha untuk memaintainkan anggota tubuh Helen ini agar tidak mengalami perebutan. So pada ketika itu, jiran-jiran Tanzler pun agak mencurigai dengan tindakan yang dilakukan oleh si Tanzler ini, di mana jiran-jiran pada ketika itu telah bergosip mengenai si Tanzler ni. So pada masa itu dia punya jiran pun macam pelik si Tanzler ni. Jiran beliau pernah menampak si Tanzler ni dekat di atas tengah menari-nari dengan seseorang. So beliau beranggapan oh itu adalah kekasih Tanzler sebab dia tengah menari dengan lagu favourite si Helen itu, lagu Spanyol. So sampai satu tahap lah misteri ini terbongkar pada bulan Oktober 1940. Desas-desus dan gosip-gosip yang telah mula merebak dekat area neighborhood Tanzler ini sampai ke telinga kakak si Helen, iaitu si Florinda, di mana beliau telah mendengar gosip-gosip yang mengatakan bahawa Tanzler ini telah membawa mayat adiknya ke rumah ataupun ke apartmen si Tanzler ini. Dikatakan juga Tanzler telah merogol mayat si Helen. Dengan perasaan curiga dan tidak puas hati si kakak si Elena itu, si Florinda ini, beliau telah pergi ke apartmen si Tanzler ini dan akhirnya beliau ternampak mayat adiknya iaitu Helena berada dekat apartmen. Beliau tak tahu selama 7 tahun perbuatan pelik si Tanzler ini, pihak berkuasa telah mempamerkan guys mayat si Helena ini dekat khalayak ramai, iaitu dekat
dipamerkan di Dan Lopez Funeral Home. 6,800 anggaran 6,800 orang telah berkunjung untuk melihat mayat 9 Oktober 1940 di Mahkamah Tinggi Monroe telah menjawab pertuduhan-pertuduhan terhadap mayat Helen ini. Dikatakan sebagai The Undying Love, kisah romantik tapi seram. So bagaimana guys? Adakah anda seram seperti apa yang aku alami? Komen dekat bawah jika anda mendapat saranan ataupun mempunyai pandangan terhadap perkara-perkara misteri yang berlaku dekat seantero dunia. Dan jangan lupa guys untuk tekan subscribe, kerana subscribe itu adalah percuma. Selamat malam dan Assalamualaikum guys. Bye bye.